Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita membacakan doa dulu sebelum belajar. Okey, baik. Hari ini kita akan membincangkan tentang keelektromagnetan. Okey, secara asasnya tajuk ini membincangkan tentang medan magnet yang terhasil kesan daripada arus elektrik yang mengalir. Sebab itulah disebut sebagai elektromagnet. Okey, bila ada satu liter, ini adalah dawai konduktor, arus akan mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif, dan di sekeliling konduktor akan terhasil medan magnet. Okey, bila ada gergelung wayar, kita letakkan dan akan berlaku tarikan magnet. Okey, dalam subtopik yang pertama ini kita akan menggunakan petua genggaman tangan kanan bagi menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh suatu konduktor membawa arus ataupun wire lah. Kita bayangkan ni adalah wire, kemudian daripada positif ke negatif arus itu mengalir. Dan bagaimana kita nak tentukan arah medan magnet? Kita menggunakan genggaman tangan kanan. Okey, dan ini adalah arah medan magnet yang terhasil. Apabila arus mengalir dalam suatu konduktor, medan magnet akan terhasil di sekeliling konduktor tersebut. Okey, positif ke negatif. Okey, dan sekelilingnya akan berlaku medan magnet. Okey, kita juga boleh menggunakan petua skru Maxwell kalau ada skru Tapi skru ni tak boleh bawa ke Dewan Peperiksaan, tapi kamu boleh bawa tangan kanan kamu. Okey, cuba buat latihan sendiri berpandukan kepada gambar yang diberikan. Okey, ini adalah menentukan arah medan magnet menggunakan kompas. Okey, sama juga dengan genggaman tangan kanan, kompas akan menunjukkan arah medan magnet yang sama. Okey, ini arus akan mengalir daripada positif. Kita bayangkan ini positif dan mengalir ke negatif. Okey, bagaimana arah medan magnet yang terhasil pada karbon contohnya? Okey, jadi kamu gunakan genggaman tangan kanan. Jangan tangan kiri Sini okey. Okey, yang seterusnya menentukan kutub magnet. Okey, kutub magnet juga boleh ditentukan dengan genggaman tangan kanan. Okey. Ibu jari akan menunjukkan kutub utara dan di belakangnya adalah kutub selatan. Okey, ini kita panggil sebagai solenoid ataupun wayar gergelung. Okey, macam mana kita nak tentukan arah? Kita tahu arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey, kita gunakan genggaman tangan kanan. Okey, maksudnya sebelah sini adalah utara dan sebelah sini adalah selatan. Ibu jari kita menunjukkan utara, belakangnya adalah selatan.
Okey, cuba kita buat yang ni pula. Kita bayangkan daripada terminal positif. Okey. Jadi sebelah sini adalah utara, sini adalah selatan. Okey, yang sebelah sini. Okey, sama juga. Sini sebelah utara, sini selatan. Jadi apa yang berlaku? Sini selatan, sini utara. Kedua-dua akan saling menarik antara satu sama lain. Yang ni boleh cuba sendiri ya. Yang penting kamu faham dengan petua genggaman tangan kanan. Pertama, untuk menentukan arah medan magnet. Yang kedua, bila ada gegelung wayar ataupun solenoid, boleh menentukan kutub utara dan kutub selatan. Okey. Apakah yang berlaku pada kedua-dua teras besi? Dia akan saling menarik antara satu sama lain. Sebab apa akan menarik? Kita tentukan dulu kutub dia. Okey, macam ni. Ini utara, ni selatan. Dan sebelah sini utara, selatan. Jadi selatan dan utara akan menarik antara satu sama lain. Okey, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Pertamanya, bilangan lilitan gegelung ataupun solenoid makin bertambah. Bilangan gegelung makin kuatlah elektromagnet. Yang ni akan lebih kuat, yang ni lemah. Faktor yang kedua adalah kuantiti arus yang dibekalkan. Makin tinggi arus, bertambah arus, makin kuatlah elektromagnet. Okay, contoh kat sini 3 ampere, yang ni 1 ampere. Faktor yang ketiga adalah jenis teras besi. Jika teras besi lembut yang digunakan, jadi kekuatan elektromagnet akan bertambah. Nak tahu teras besi ni, kamu rujuk pada modul. Sebab teras besi adalah mudah untuk dimagnetkan dan mudah juga untuk dinyah magnet. Dia tak sesuai untuk menjadi magnet kekal. Okey, ini adalah susunan alat radas eksperimen. Kita gunakan ammeter, wayar penyambung, rheostat, kaki retort, suis, bekalan kuasa, teras besi lembut, solenoid, jarum atau juga boleh gunakan paku dan bekas plastik. Okey, hasilnya kita boleh faham elektromagnet, kekuatan elektromagnet bergantung kepada magnitude arus. Dan ia juga bergantung pada bilangan lilitan solenoid. Bertambah bilangan lilitan, makin kuatlah, makin bertambah elektromagnet. Okay, kamu boleh tengok sendiri latihan. Bandingkan rajah A dan B. Okay, kita tahu yang ini elektromagnet dia lebih kuat, yang ni lemah. Bilangan klip kertas yang tertarik pada rajah A lebih besar daripada B. Bilangan lilitan di A lebih besar daripada B. Elektromagnet rajah A lebih kuat daripada B. Kekuatan elektromagnet berkadar terus dengan bilangan lilitan gegelung. Maksud berkadar terus, makin bertambah bilangan lilitan gegelung ataupun solenoid, makin kuatlah elektromagnet. Okey, aplikasi elektromagnet digunakan kren pengangkat. Okey, loceng elektrik. Okey, macam mana agaknya boleh terhasil? Okey, bila suis ditekan, ada arus yang mengalir. Bila ada arus yang mengalir, berlaku tarikan magnet di sini. Sebabnya arus mengalir menghasilkan elektromagnet. Kemudian besi akan tertarik ke elektromagnet. Bila dah tertarik, pengetuk akan memukul loceng. Bila pengetuk memukul loceng,
sesentuh akan terbuka. Bila terbuka, tak ada arus yang mengalir. Bila tak ada arus yang mengalir, dia akan kembali ke asal. Sebab tu loceng akan seolah-olah bergetar. Teras besi hilang kemagnetannya, kepingan besi lembut terlepas dan litar bersambung semula. Okey, dia akan mula-mula dia tertarik, kemudian arus tidak mengalir sebab sesentuh tidak kena, dia akan kembali asal, kemudian arus akan kembali, kemudian elektromagnet berlaku, sebab tu dia akan tertarik semula berulang-ulang kali. Okey, ini adalah geganti, suis geganti. Okey, bila dihidupkan, arus mengalir, kemudian solenoid akan berlaku tarikan magnet, kepingan besi akan tertarik. Bila tertarik, yang atas akan tertolak. Bila tertolak, sesentuh akan mengena dan litar lain akan berfungsi. Apakah yang dimaksudkan dengan medan magnet? Iaitu kawasan di mana daya magnet dikesan. Okey, ini adalah latihan yang boleh kamu buat sendiri. Kamu kena pastikan arus mengalir daripada positif ke negatif dan gunakan tangan kanan, genggaman tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet. Yang ini positif ke negatif. Okay, jawapannya adalah B. Kamu boleh semak okey, ini boleh lihat sendiri. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.